Relax bro. Kembali kita ke podcast Relax Bro, episod ke-20. Jangan lupa seperti biasa, follow, like kami, share kami di semua platform media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify, untuk memastikan kita sentiasa mendapat sokongan dan dukungan daripada para pendengar dan penonton. Ya, saya pun nampak sejak balik Madinah ni dok kan. Saya nampak macam ada sedikit perubahan lah, sebab jarang nampak bila saya bukan balon lah, bukan saya balon, bila saya tak bersetuju tu jarang nampak ada mempertahankan tu. Saya tak tahu apa jadi di Madinah tu, tapi diharapkan ada benda-benda yang baik berlaku lah, insyaAllah. Kita ada isu khazanah. Isu khazanah yang dikatakan, bukan isu lah, satu berita di mana khazanah dikatakan akan melabur lebih kurang 400 juta US dollar ke sebuah rangkaian hotel yang dipanggil Oyo. Saya rasa kita biasa tengok lah kan, brand name Oyo ni di hotel-hotel di Malaysia ni. Tak silap saya, dia sedang dalam usaha untuk buat fundraising. Dia buat fundraising dengan khazanah dalam 400 juta US dollar. Walaupun yang menariknya, pada 12 bulan berakhir pada Mac 2023, syarikat Oyo ni dilaporkan mengalami kerugian sebanyak $156 million. And it's not something new. I mean, it's normal untuk startup company ni. Dia selalu bila macam ni dok, dia nak bila dah pergi listing atau nak pergi listing, selalunya startup company ni dia target nak pergi listing. Selalunya target dia nak pergi listing. Dan bila nak pergi listing ni, yang paling penting dia mesti dapatkan bottom line tu cantik. Maksudnya revenue nampak cantik, ada profit nampak cantik. Semua nak kena adjust. Dan valuation pun nak kena cantik. Tak silap saya, Oyo sekarang ni tengah workout untuk pergi ke 60 billion US dollar valuation. 6 billion ke? 6 billion valuation. It's a huge brand. Started di India. Ritesh Agarwal. Sedap nama dia, Ritesh Agarwal. Cumanya yalah, Young man, orang muda. Ada yang tak berapa berkenan lah bila dengar khazanah nak raise, nak fund 400 juta US dollar ni, walaupun dia sebenarnya adalah strategic investment. Apa pendapat dok? Dia saya simple je. Kita tak boleh nak orang kata apa, nak terus menyerang seperti itu. Sebab saya tengok orang duk kritik, kenapa tak invest kat Malaysia, kenapa pergi kat luar. Sebenarnya khazanah ni dia memang fokus kepada strategic investment. Okay, strategic investment ni dalam luar tak ada masalah. Tak timbul isu tak timbul isu luar dalam. Sebab Oyo ni pun, Oyo bukan satu brand baru sebenarnya. Established sejak 2012 saya ingat saya. Lama dah lama. Dan model dia tu, saya pun baru tengok tadi dia punya model dia lagi. Model dia menarik juga. Menarik. Model dia so called mana-mana orang yang ada bangunan building, yang ada hotel, yang tak mampu nak manage the hotel dia ambil dari brand, dia refurbish balik dengan brand dia. Yang ni letak dalam dia punya online platform. Macam Agoda tu semua lah. So dia manage online dia semua. So Ritesh Agarwal ni dah jadi so called billionaire. Dah kaya-kaya dah disebabkan dia punya ni. So cumanya yang menjadi ininya, sebab investment khazanah di India ni sebenarnya bukan pada Oyo je. Ada pada dua lagi. Satu Express B, iaitu berkaitan dengan logistik company. Dan yang kedua satu lagi Wow, iaitu fast food chain, iaitu dalam bidang F&B. Ini pun besar juga investment khazanah, saya tak ingat jumlah berapa. Tapi tiga ni daripada India. So jadi saya bukan soal negara mana, tetapi biasalah timbullah cakap-cakap orang kat bawah, kenapalah khazanah tak investment, tak tengok company Bumiputra. Contoh macam dulu kan kita terlepas Grab. Grab sepatutnya seingat saya dia mohon investment daripada Khazanah juga. Khazanah kan SME Corp. Khazanah juga. Tapi kita terlepas. Dan dihilang ke Singapura. Dan kemudian sekarang ni dia di Singapura, diinvest di Singapura, then balik ke Malaysia dan kontrol Malaysia market. Dan dia kontrol almost e-hailing ni. Food delivery semua dia ada GX Bank, dia ada Jaya Grocer. So jadi hebat ni. Sayanglah tu kan. So jadi mungkin khazanah juga perlu meneliti. Dan kebetulan kita tak lama ni, kita adakan hujung minggu ni kita ada kongres ekonomi Bumiputra.
Mungkin juga kita ada je banyak syarikat-syarikat, startup Bumiputra yang mungkin boleh diberikan injection dan suntikan dana untuk memajukan lagi perniagaan mereka ke depan. Jadi saya harap Khazanah berikan perhatian jugalah kepada investment yang strategik ni untuk membantu ekonomi Bumiputra. Itu harapan lah. Kita tak nak serang kata macam Khazanah ni salah buat. Tak. Mereka mengkaji benda ni. Saya yakin dia melalui proses yang Khazanah very particular soal proses, soal evaluation yang dibuat. Saya yakin dengan professionalism kaki tangan Khazanah yang meneliti perkara yang berkaitan dengan investment ini. Setuju. Ya. Jadi diharapkan jugalah kalau boleh dalam Kongres Ekonomi Bumiputra ni kita boleh bincang juga macam mana Khazanah punya pelibatan yang direct dalam membangunkan ekonomi orang Melayu dan Bumiputra. Yes. Dan saya difahamkan ada juga menteri-menteri bukan Melayu yang akan dijemput untuk bersama-sama dalam Kongres, dan saya harapkan menjemput mereka ni satu perkara yang saya begitu risau sikit, tapi memandangkan mereka menteri kabinet yang juga terlibat dalam pengubahan dasar, diharapkan ada keikhlasan dalam melihat keperluan untuk membangunkan ekonomi majoriti penduduk rakyat Malaysia, iaitu saya tu Melayu dan berbeza pendapat. Berbeza pendapat. Bagilah tu. Saya nampak macam ada berbeza pendapat. Kenapa? Saya suka, saya nak kalau boleh, bukan Melayu, dia kena dengar benda ni. Betul. Yang tu Dia saya setuju. kena dengar dan dia kena faham Keperluan untuk memartabatkan ekonomi Bumiputra. Kenapa? Untuk kestabilan sebenarnya. Betul. Bayangkan kaum majoriti dalam sebuah negara. Melayu Bumiputra ni adalah majoriti dalam negara ni. Tapi ekonominya terlalu Tapi lemah. ekonomi lemah. Dia tak stabil negara. Tak stabil. So, dengar dan faham hal tuju ni. Ini bukan untuk menindas dan mengambil hak orang lain. Betul. Tak. Ini untuk strengthen jumlah majoriti yang ada ni. Okey, supaya ada kestabilan. Betul. So, itulah. Ada satu topik lagi yang tak kurang juga panasnya, sebab dah nak hujung-hujung tahun ni, dah nak cuti sekolah ni. Kita Banyaklah hujung tahun majlis, lupa tengok. Cuti sekolah sekarang ni bulan 2. Dia hujung-hujung tahun cuti sekolah. Untuk sekolah. Okay. Tahun sekolah dia sekarang ni bermula pada bulan 3. Kan? Betul. Jadi dia dah hujung-hujung tahun persekolahan ni. Ramailah anak-anak kita, cikgu-cikgu kita membuat majlis apresiasi. Dia majlis apresiasi tahunan sekolah. Dia muncul bila mana ada satu video TikTok ni, seorang mak ni, dia marah pada sekolah, buat majlis apresiasi di luar sekolah, dalam hotel, kena bayar makan, kena bayar mahal, RM100 ada, RM150 ada, dan paling kurang tak silap saya RM50. Yang mana ia membawa kepada kegusaran. Ada mak ayah yang tak mampu nak bayar. Ada juga argument dia kata, ini je lah cara saya nak bagi anak saya makan kat hotel. Nah, ambil lah RM60 ni cikgu, bawa lah anak saya makan di hotel. Sebab kalau saya nak bawa anak saya makan di hotel, tak tahu bila saya nak bawa. Ada juga banyak yang backup, banyak yang bukan menentang, yang ada concern. Tapi pendapat saya, kita masa zaman kita sekolah, kita tak adalah benda-benda macam ni. Kan, kalau nak apresiasi ni selalunya dibuat dalam sekolah je. Saya tahu YB Fadlina dia menggalakkan majlis-majlis sebegini. Tapi ada dua perkara yang saya rasa perlu kita lihat dan beri perhatian. Pertama sekali, bila buat majlis macam ni, dia sebenarnya adalah satu lagi tanggungjawab cikgu untuk memastikan majlis ini berlangsung dengan jayanya. Cikgu ni sebenarnya dah banyak sangat kerja dah. Kerja mengajar anak murid, kerja nak semak exam paper, kerja itu, kerja ini, kerja pentadbiran, kerja kadang-kadang nak kena buat hari kantin sekolah, kerja nak hantar anak kita, mengiringi anak-anak kita pergi ke program-program sukan, pertandingan-pertandingan sukan di sekolah-sekolah. Ini satu. Nombor dua, buat majlis apresiasi di luar sekolah. Kena ingat bila di luar sekolah ni bukan setakat costing, keselamatan anak murid. Siapa nak jaga kalau apa-apa berlaku semasa proses perjalanan pergi untuk majlis apresiasi ni? Ini bahaya bila yang ialah malang tak berbau, kita tak nampak risiko-risiko ni. Sebab tu saya lebih minat kalau boleh biar ada program ni, kalau nak buat pun buat dalam sekolah. Buat dalam sekolah. Panggil mak bapak datang sekolah. Tapi kadang-kadang cikgu tu bersemangat. Yang semangat tu baguslah. Saya sebenarnya yang semangat ni tak ada masalah. Tapi ada juga cikgu-cikgu yang bila dia kongsi pengalaman dia orang dengan saya,
Dia orang tak buat sebenarnya. Dia sebenarnya kalau boleh tu tak payahlah buat. Kalau nak buat pun kita buat masih himpunan ke, buat dalam sekolah ke kan. Sebab apa? Dia orang ni dah cukup penat dah, Dok. Cikgu-cikgu kita ni dah cukup penat dah. Yang mana suka tu bagus. Yang mana suka tu bagus. Ataupun Dok, saya macam ni je. Nak buat boleh. Buat di bawah PIBG. Biar mak bapak pun terlibat. Biar mak bapak pun terlibat. Saya rasa lebih adil. Dia program-program macam ni di sekolah, Dok. Apresiasi ni mak ayah yang patutnya ni. Biar mak Tapi ayah saya rasa benda tu, Gil, di sebelah KL, kesedaran tu tinggi dah di kalangan mak ayah. Mak ayah yang datang, mak ayah yang nak anjurkan program, mak ayah di kantin, mak ayah yang turun, mak ayah yang... Tapi di luar bandar tak? Di luar bandar masih lagi... Saya nak kerja, saya nak pergi cari ni, cikgu nak suruh saya buat pula. Kesian juga. Jadi cari rezeki yang ni kita kena strike the balance lah. Kena strike the balance. At the end of the day, bagi saya, apa outcome dia? Apa yang kita nak capai? Kalau benda tu akan memberi significant impact kepada pertumbuhan dan pembesaran dan pembelajaran anak-anak, baguslah. Tapi sampai kalau dia punya detail anugerah. Anugerah, okey, pelajar cemerlang sekolah satu. Pelajar cemerlang tingkatan tu. Kelas tingkatan. Lepas tu kelas dia. Subjek Lepas dia. tu subjek dia. Jenuh. No. Saya ada satu ni, saya tengok anugerah The Pocket Rocket Man. Apa tu anugerah apa tu? Dia bagus dalam sukan. Oh, bagus. Jadi saya JKPIBG. Jadi bila dapat invitation tu, tengok senarai anugerah tu kan. Wih, ada anugerah The Pocket Rocket Man. Hebat. Anugerah P. Ramlee. Ada juga. Ada. Dia pandai nyanyi. Anugerah Zabah. Zabah sebab pandai banyak baca buku. Dia ada banyak macam-macam anugerah dia ada. Jadi yalah. Lepas tu kan dia orang lain kali dia orang carilah syarikat GLC minta sumbangan. Tapi saya appreciate lah, bagus sebahagian guru-guru yang dia orang semangat. Kadang-kadang bila kita cakap macam ni dah. Kadang-kadang ada guru yang ucap terima kasih kita. Terima kasih lah cakap macam ni. Ada guru yang kata, kita nak buat ni sekolah kita. Syukur ni. Dia ada banyak karakter-karakter cikgu. Ada cikgu cari peruntukan tu. Ada cikgu yang semangat. Macam cikgu Nazrin kita ni. Semangat. Macam-macam dia nak buat kan. Dia buat motivasi lah, dia buat itu inilah saya dengar kan. Tapi ada juga cikgu-cikgu yang bukan dia tak semangat, tapi dia lebih risaukan tak sempat nak kejar silibus. Sebab banyak sangat benda berlaku dalam sekolah. Silibus tu tak sempat habis. Ada juga cikgu yang nampak dia punya penat. Dia bukan penat je tau. Kadang-kadang dia belanja duit dia. Dia belanja duit dia. Passion dia tu. Jadi bukanlah saya nak kata profession cikgu ni sahaja yang kita nampak macam tak menghargai dengan sepenuhnya. Ada banyak profession lain juga, tapi cikgu ni antara satu-satunya profession yang saya rasa dekat dengan keluarga kita, sebab dia jaga anak kita, mengajar anak kita, dan kadang-kadang kita terlepas pandang banyak perkara lah, Dok. So saya harap YB Fadlina yang saya rasa buat masa ni belum lagi ada wow factor daripada dia sebagai Menteri Pendidikan, cuba lihat, ambil peluang untuk berjumpa dengan banyak stakeholders yang bukan daripada sistem pendidikan atau bukan daripada industri pendidikan untuk dapatkan buah fikiran yang sedikit berbeza. Sebab kita ni kadang bila lihat dengan fresh eyes, kita bukan orang dalam industri pendidikan yang tengok, mungkin kita ada perspektif yang berbeza dan mungkin boleh dapat satu polisi yang lebih baik untuk masa akan datang. Jadi itu pendapat saya lah, Dok. Okay, kita di penghujung. Kita dah di penghujung. Kita pun dah banyak bincang, banyak isu-isu yang kita bincang. Ada yang saya tak berapa setuju tapi nampaknya dipertahankan oleh Dok. Kita nak merungkai misteri itu mungkin di episod-episod yang akan datang. Jadi jangan lupa follow kami di semua platform media sosial, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Share, like, komen lah yang hebat-hebat, yang baik-baik. Yang tak baik pun kami terima juga, tapi janganlah sehingga menghina. Jumpa lagi di episod ke-21 dia akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Relax bro.